Salam sejahtera, anda bersama saya Nala Huda. Ini Awani 7.45 dan berikut tumpuan utama untuk malam ini. SC tidak dapat tentukan Azam Baki langgar undang-undang atau tidak. Polis sahkan terima laporan wanita dakwa terima gangguan seksual adun dari Johor. Dan masyarakat India tidak puas hati SOP Thaipusam. Suruhanjaya Security SC telah memuktamadkan siasatan isu pemilikan saham Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki. Namun hasil daripada siasatan itu, Suruhanjaya tersebut tidak dapat menentukan secara muktamad sama ada berlaku pelanggaran undang-undang di bawah Seksyen 25/4 Akta Perindustrian Security Depository Pusat 1991 atau SIKDA. Undang-undang tersebut menetapkan bahawa setiap akaun security yang dibuka dengan depository pusat hendaklah didaftarkan di bawah nama pemilik akaun atau pihak yang sah diberi kuasa. SC bagaimanapun tidak menjelaskan apa langkah seterusnya selepas siasatan itu yang tidak menghasilkan keputusan muktamad. Sebelum ini, SC menyatakan bahawa Azam Baki akan diminta untuk memberi penjelasan berhubung pemilikan saham dalam beberapa syarikat dan semalam mesyuarat jawatankuasa pilihan khas Parlimen bagi agensi-agensi bawah Jabatan Perdana Menteri bagi membincangkan isu Azam Baki yang dijadualkan pada Rabu pula ditangguhkan atas beberapa isu perundangan menurut Setiausaha Dewan Rakyat. Dan apa reaksi Tan Sri Azam Baki, terutamanya selepas Suruhanjaya Security SC menyatakan kenyataan itu tadi? Ikuti laporan dalam Sinar Awani jam 8 malam nanti. Tapi sebelum itu, kita ke laporan seterusnya. Masyarakat India di seluruh negara tidak berpuas hati dengan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan untuk sambutan Hari Thaipusam. Timbalan Presiden MIC Datuk Seri M. Saravanan berkata bukan sahaja masyarakat India. Beliau juga mengakui kecewa dengan keadaan tersebut. Apatah lagi selepas diasak pelbagai soalan berhubung SOP Thaipusam. Menurutnya, antara kekerapan soalan ialah mengapa perarakan tidak dibenarkan sedangkan pasar malam dan kompleks membeli belah dibenarkan beroperasi dengan menerima kehadiran ramai pengunjung. So apabila masyarakat India membangkitkan isu ini, saya tidak ada jawapan. Mereka soal saya, Datuk, kenapa tempat-tempat lain dibenarkan? Kalau kerajaan risau pasal corona atau Omicron, tutuplah semua shopping kompleks. Boleh juga shopping kompleks buka, pasar malam boleh buka, semua tempat boleh buka. Hanya Batu Caves saja tidak boleh. Lepas tu jumlah yang telah diberikan, walaupun saya bersama-sama Menteri Perpaduan telah membangkitkan isu ini di peringkat Majlis Keselamatan Negara untuk meminta beribu-ribu orang berharap dengan cara cuma 100 dibenarkan. 11 km daripada Kuala Lumpur ke Batu Caves takkan 100 orang. So ini adalah perasaan masyarakat India. Ini bukan perkara baru. Setiap kali apabila kita sampaikan permintaan atau perasaan masyarakat India, orang yang pegang jawatan kenalah dengar, bagi sedikit ruang. Beliau berkata demikian pada sidang media ketika menghadiri sambutan Hari Thaipusam di Kuil Sri Subramaniaswamy Batu Cave yang turut dihadiri Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Muhammad Sadiq. Dalam pada itu, Saravanan berkata beliau faham SOP ditetapkan adalah untuk mengekang COVID-19. Malah, semua orang ujarnya perlu mengambil bahagian namun tidak seharusnya ada flip-flop dalam setiap keputusan. Kita punya pendekatan kena sampai kepada semua orang. Jangan ada flip-flop. Ini boleh, itu tak boleh. Tahun lepas mana dia masyarakat India minta kawali? Tak minta pun. Tahun lepas masyarakat India kata chariot non-stop, masyarakat India ikut. So ini yang menjadi masalah kepada wakil-wakil masyarakat dan saya percaya ini akan menjadi kali terakhir lah. Kali terakhir. Apabila ada permintaan. So apabila kita buat permintaan sebagai wakil masyarakat, sama ada saya ataupun yang bermakanan berjerau, bukan kita minta sebagai individu, ini permintaan rakyat, permintaan masyarakat. Apa guna kita buat semua? Akhirnya, we don't get support dari rakyat, kita kalah juga. Ini yang telah berjadi kepada kerajaan Barisan Nasional sebelum ini. Sementara itu, Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Muhammad Sadiq berkata semua permohonan daripada kuil di seluruh negara berhubung perayaan Thaipusam sudah dibawa ke mesyuarat yang turut disertai Majlis Keselamatan Negara MKN. Begitupun keputusan akhir terletak kepada mesyuarat tersebut dan beliau sebagai Menteri Perpaduan Negara hanya mengumumkan SOP yang telah ditetapkan.
Dan bila saya umumkan, ada yang kata keputusan itu datang daripada Dato' M. Sarawanan dan Halimah Sadiq. Kami berdua tidak buat keputusan. Kami angkat permohonan-permohonan daripada kuil, termasuk Batu Cave, kepada mesyuarat. Yang buat keputusan adalah mesyuarat kuartet. Dan saya harap masyarakat India akan menerima menerima usaha yang telah dilakukan oleh pihak Datuk Sarawanan dalam mesyuarat yang tersebut dan menerima akan keputusan yang ada, walaupun dengan hati yang berat, sangat berat. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM perlu lebih serius dalam menyelesaikan isu guru interim yang sehingga kini belum dapat diselesaikan. Demikian jelas Ahli Parlimen Simpang Renggam Dr. Mazli Malik yang turut mempersoal hala tuju Kementerian Pendidikan Malaysia dalam menyelesaikan isu terbabit. Menerusi satu kenyataan media, Dr. Mazli antara lain mempersoal langkah penyelesaian oleh pihak KPM dalam isu guru interim. Jelas Mazli, persoalan ketika ini, apakah nasib guru-guru interim? Ujarnya, beliau mendapat banyak maklum balas mengenai isu itu di media sosial. Guru interim berstatus DC41 jelasnya ditempatkan di sekolah bagi menampung kekurangan guru di Malaysia. Ujar Mazli ketika ini status guru interim menjadi pertikaian apabila mereka tidak dapat menerima lanjutan kontrak walaupun telah tamat program ikhtisas. Dakwanya, ia memberi gambaran tidak jelas terhadap hala tuju KPM dalam pengurusan guru baharu. Diburukkan lagi apabila seolah-olah tiada pembelaan. Tambah Ahli Parlimen Simpang Renggam itu, meskipun Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin telah mengadakan pertemuan dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran baru-baru ini. Namun ujarnya tiada jaminan yang konkret diberikan Dr. Razi dalam menyelesaikan isu berkenaan. Justru jelasnya KPM dan Menteri Kanan Pendidikan perlu lebih serius dalam menangani isu terbabit. Jika tidak, ia memberi kerugian kepada dunia pendidikan apabila kehilangan tenaga pendidik yang telah berjasa dalam tempoh 3 tahun. Seterusnya, seramai 23 anggota dan pegawai polis Pahang dibuang kerja dalam tempoh 2 tahun sejak 2020. Ketua Polis Pahang Datuk Ramli Muhammad Yusof berkata, tindakan itu dibuat selepas mereka didapati bersalah oleh mahkamah atas pelbagai kesalahan seperti penagihan dadah dan kesalahan jenayah lain. Menurut rekod, seramai 14 anggota dan pegawai diambil tindakan dibuang kerja pada 2020 manakala 9 orang pada 2021 dengan kesalahan tertinggi ialah jenayah narkotik, rasuah dan salah guna kuasa diikuti jenayah-jenayah lain. Tambah Ramli, angka ini sangat membimbangkan dan tindakan buang kerja itu diharap dapat dijadikan pengajaran dan peringatan kepada anggota serta pegawai lain yang sedang dalam perkhidmatan agar tidak terlibat melakukan kesalahan. Ini ialah kita satu organisasi yang besar yang mana selalunya adalah penglibatan dalam kes-kes jenayah, kes-kes rasuah, penyalahgunaan dadah dan sebagainya. Kita tidak terkecuali. Itu sebagai premis yang utamanya. Tetapi yang kita nak tekankan bukanlah soal mereka itu dibuang kerja. Sebagai peringatan kepada mereka yang sedang dalam perkhidmatan ini untuk tidak menjinakkan diri dengan apa-apa elemen negatif yang boleh memberi efek kepada diri mereka dan juga pada pasukan khasnya. Menurut Ramli, semua perilaku jenayah terutama dadah bukan sahaja mencemarkan nama baik institusi keselamatan itu tetapi keluarga serta kepada masyarakat sekeliling. Kita tidak mahu dalam polis ada yang begini juga, dadah-dadah yang jenis ciptaan ini yang boleh menyebabkan, sebab kita ini ialah menggunakan senjata dan sebagainya yang boleh membahayakan rakan sekerja. Jadi kalau dadah itu akibat dia kalau dulu hanya perorangan, tetapi sekarang ini dengan psikotik, designer, drugs dan sebagainya boleh menyebabkan risiko kepada rakan-rakan sekerja dia.
Ramli memaklumkan bagi tahun 2021 sebanyak 1,266 kertas siasatan pelbagai kesalahan jenayah komersial telah diselesaikan, manakala seramai 1,101 pembekal dan 2,687 pemilik dadah bagi jenayah narkotik berjaya ditangkap. Ramli menambah, beberapa sindiket melibatkan kes jenayah, komersial dan dadah telah berjaya ditumpaskan. Sejumlah 10% kadar migrasi transaksi RFID dicatatkan PLAS Malaysia Berhad PLAS selepas dilaksanakan pada 15 Januari 2022 di seluruh lebuh raya Utara Selatan pada hujung minggu lalu. Justru itu, PLAS menerima pelbagai maklum balas dan pandangan berhubung kesesakan yang timbul di Plaza Tol dan telah mengambil beberapa pendekatan dan penambahbaikan untuk menyelesaikan isu tersebut. Dalam satu kenyataan pada Selasa, PLAS memaklumkan ia termasuk menggandakan pasukan untuk membantu pelanggan di Plaza Tol serta meningkatkan keterlihatan papan tanda arah untuk meningkatkan pengenalan lorong RFID. Jelasnya bagi pelanggan lebuh raya yang mengalami masalah pengesanan di lorong RFID, kaki tangan tol akan menggunakan peranti mudah alih untuk mengimbas tag RFID. Namun sekiranya tag masih tidak dapat dikesan, kupon untuk diagnostik pengesanan penuh di pusat fitment Touch and Go yang terdekat akan disediakan. Jika tag RFID masih mempunyai isu pengesanan selepas ujian, Touch and Go akan menggantikan tag RFID secara percuma. PLAS berharap dengan peningkatan penghijrahan pembayaran tol menerusi RFID, ia akan membawa pengalaman perjalanan yang lebih lancar sejajar dengan gaya hidup digital pembayaran tanpa sentuh hari ini dan e-dompet. Salam sejahtera, anda sedang menonton Sinar Awani bersama saya Nala Huda. Kita saksikan tumpuan utama malam ini. Azam Baki dakwa, SC dapati dirinya tidak melakukan kesalahan. Polis sahkan terima laporan wanita dakwa terima gangguan seksual adun dari Johor. Dan seorang mangsa selamat, 6 lagi lemas tragedi bot karang. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki menzahirkan rasa syukur atas keputusan yang dibuat Suruhanjaya Security SC. Ia berkait siasatan yang dilakukan pengawal selia pasaran modal itu susulan dakwaan pemilikan saham luar biasa oleh Azam. Dan memetik kenyataan yang dikeluarkan, beliau bersyukur atas keputusan yang dibuat oleh SC yang katanya mendapati tiada kesalahan yang dilakukan oleh beliau. Beliau turut dimaklumkan oleh pihak SC bahawa siasatan terhadap perkara itu telah dimuktamadkan. Dakwanya, oleh yang demikian, pihak SC telah menutup fail inkuari. Justru, beliau menegaskan akan meneruskan tanggungjawab sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM untuk membantras gejala rasuah di negara tanpa mengira darjat atau pangkat. Bagaimanapun, SC dalam kenyataan hari ini memaklumkan tidak dapat membuat penemuan secara konklusif bahawa pelanggaran di bawah Seksyen 25/4 Akta Perindustrian Security Depository Pusat 1991 atau SIKDA telah berlaku sekaligus menamatkan inkuari.
Polis menerima laporan daripada seorang wanita yang mendakwa diganggu secara seksual oleh seorang ahli Dewan Undangan Negeri Johor. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi Superintenden Hussein Zamora berkata pihaknya menerima laporan berhubung dakwaan salah laku adun terbabit terhadap wanita berumur 26 tahun itu di Balai Polis Kota Tinggi pada kira-kira 11.30 pagi. Menurut laporan bernama, beliau mengesahkan menerima laporan dan sedang melakukan siasatan. Bagaimanapun, beliau enggan mengulas lanjut kerana belum meneliti laporan itu. Laporan polis mengenai gangguan seksual itu tular di media sosial. Mangsa yang dipercayai seorang ahli sebuah parti politik di Johor mendakwa beberapa kali diganggu secara seksual oleh adun terbabit. Bekas ahli Dewan Undangan Negeri Batu Lancang yang juga bekas Exco Jawatankuasa Pembangunan Pelancongan dan Kebudayaan Pulau Pinang, Datuk Danny Law Heng Kiang hari ini umum keluar DAP. Perkara itu disahkan Setiausaha DAP Pulau Pinang Lim Hui Ying selepas menerima surat peletakan jawatan daripada Danny Law. Bagaimanapun, Hui Ying tidak mendedahkan perincian dan sebab bekas Exco berkenaan meninggalkan parti itu. Menurutnya, Jawatankuasa Negeri DAP Pulau Pinang menghormati keputusan beliau dan mengucapkan terima kasih atas perkhidmatannya sepanjang berada di dalam parti itu. Danny Law menjadi ahli Dewan Undangan Negeri Adun di kawasan Dun Batu Lancang bermula tahun 1999 hingga 2004. Beliau kemudian dilantik semula pada tahun 2008 dan berjaya mengekalkan jawatannya sehingga 2018. Bagaimanapun, pada pilihan raya umum yang lepas, beliau tidak bertanding. Hari Thaipusam diraikan sederhana oleh penganut Hindu di seluruh negara. Lebih lagi apabila prosedur operasi standard SOP diamalkan setiap penganut Hindu yang hadir ke kuil Sri Subramaniarswamy di Batu Caves. Ikuti laporan disediakan Ridauddin Daud. Dari langkah pertama hingga langkah terakhir, semua pergerakan berkisar kepada pematuhan SOP. Di luar kuil, di dalam bahkan ketika berada nun jauh di atas bukit selepas mendaki 272 anak tangga, prosedur operasi standard masih diamalkan. Begitupun, ia tidak sedikit pun mematahkan semangat ribuan penganut Hindu untuk berkunjung ke kuil Sri Subramaniarswamy di Batu Cave bagi meraihkan Hari Thaipusam. SOP memang tak ada problem. Kita boleh datang macam biasa, boleh balik. Tapi macam crowd, memang tak ada lah. Dulu kalau masa ini kita make crowd maybe ada 100% lebih. Sekarang tak sampai 10%. Tadi kita datang daripada Shah Alam pun tak sampai 20 minit, 30 minit kita dapat sampai sini. Dan kita dapat pakai kereta, dapat dalam sekarang lebih kurang dalam 1 jam. Kita dapat sembahyang dan dapat balik. Saya rasa more peaceful kerana kita dapat doakan lagi in more good way and more peaceful way. So saya rasa lebih baik macam ni lah. Semasa lagi meriah juga. Meriah juga. Tapi macam mana nak cakap? Saya rasa saya boleh mendekati dengan Tuhan lagi. Sejak dari awal pagi, mereka mula hadir ke kuil dan jumlahnya terus meningkat, semakin ramai menjelang tengah hari dan petang. Sampai sahaja di pintu masuk, mereka perlu mengimbas suhu dan mai sejahtera sebelum memasuki kawasan kuil. SOP memang ada, tapi saya rasa meriah dan terkawal dan boleh pergi menunaikan kita punya tanggungjawab atau apa hasrat kita dengan lebih teratur, aman, tidak sesak. Kita pun merasa selamat dengan adanya SOP ini. Masih ada untuk saya secara peribadi. Previously macam excited lah because ada banyak orang, banyak kawadi semua. Tapi sekarang because of SOP, kita boleh sembahyang dengan tenang. But excitement tak adalah, that's all lah. Tapi hopefully this year kita orang dah ambil kita orang punya palkodam dengan happy, dengan tenang. Hakikatnya, perayaan apa pun, walau dalam pelbagai SOP, ia akan tetap diraikan dengan pelbagai cara dan pastinya ia menghadirkan kegembiraan buat yang menyambutnya. Perayaan Thaipusam pada tahun ini diselami dengan pelbagai SOP. Kawadi tidak dibenarkan, kemasukan ke kuil juga dihadkan. Namun semangat, kemeriahan dan makna Thaipusam masih dapat dirasai. Ridauddin Daud dan Izwanuddin, Esrawani.
Baik, seterusnya, hanya seorang daripada 7 mangsa yang hilang dalam insiden bot karam di perairan Pontian ditemukan selamat. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Johor, Laksamana Pertama Nurul Hizam Zakaria berkata, 6 mayat mangsa yang lain ditemukan sekitar jam 3 petang perhampiran lokasi kejadian. Jadi dalam kejadian ini, bot tersebut yang berkuasa kuda 200 horsepower, yang panjangnya lebih kurang 25 kaki, telah tenggelam lebih kurang tengah malam semalam. Dan mereka ini, parti ini disyaki bergerak dari Pulau Jaluh, Batam pada jam 9 malam yang dikendalikan oleh 2 orang tekong warga Indonesia dan dinaiki oleh 11 parti disyaki cuba diseludup masuk ke negara ini secara haram. Kesemua mangsa ini telah pun ditemui. Kesemua mangsa telah pun ditemui dan sekarang ini mangsa yang masih hidup telah pun diserahkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut dan mangsa-mangsa yang lain telah pun dibawa ke hospital. Dalam kejadian jam 11 malam Sabtu, bot jenis gentian kaca yang membawa 11 penumpang bersama 2 tekong karam dipukul ombak di perairan Pulau Pisang dalam perjalanan dari Batam ke Pontian. Bagaimanapun, 6 daripadanya termasuk 2 tekong terbabit berjaya diselamatkan nelayan tempatan. Menurut Nurul Hizam, 2 tekong lelaki berumur 30-an dijangka akan direman pada Rabu untuk disiasat mengikut Seksyen 26(A) Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran (TIPSOM) 2007 beserta Seksyen 6(1)(C) Akta Imigresen. Kerajaan digesa segera cari jalan untuk mengekang kenaikan harga sayur yang membebankan rakyat. Itu luahan para peniaga yang bimbang dengan kenaikan tersebut kerana kekurangan bekalan selepas beberapa negeri dilanda banjir boleh menjejaskan perniagaan mereka. Dan mereka mendakwa terpaksa menanggung kos yang tinggi dan ada antara mereka terpaksa menaikkan harga jualan. Sekarang ni memang saya terasalah masalah sayur dan ulam. Yang mana dulu kita ulaman tu contohnya daun pegaga. Dulu dengan harga RM20 sekilo, sekarang dah RM35 sekilo. Dan begitu juga dengan sayur-sayur lain. Berapa kali ganda naik tak tahulah. Jadi nak kata bebanan kepada banjir saja pun saya tak tahulah maknanya. Tapi harga semua, sekarang ni semua naik harga. Orang kata setakat ni sayur mahal, kita nak naik harga. Ya, sebab kita baru pergi naik harga. Yang naik baru ni kita naik dah RM1 daripada RM4 kita naik dah jadi RM5. Jadi bila sayur naik ni, kita rasa dok tergamak nak naik lagi. Sebab siang kot ke pembeli lah. Sebabnya learning bukan orang semua orang ada duit kan, kerja tak ada. Jadi kita tanggunglah sementara nikah kenaikan harga sayur. Tapi sayur memang naik harga tinggi-tinggi lah. Harga memang banyaklah efek dia. Kita tak boleh semena-menanya untuk naikkan harga untuk customer. Sebab customer kita pun bukan golongan yang semua yang mampu. Jadi kita still maintain harga yang sama. Cuma kita tanggunglah dulu dengan berharap harga sayur akan turun balik pada masa hadapan. Bekalang sekarang ni susah. Dengan harga sayur naik, itu ayam pun naik. Kita terpaksa maintain harga lagi buat sementara ni untuk tak mempersusahkan pengguna lah. Jadi kita minta kerajaan ni tolonglah pertimbang rasa sebagai peniaga kedai makan ni. Tambahlah mana pengguna-pengguna lain pun susah. Jadi tolong pertimbangkan harga barang-barang ni lah. Moga turun, kita pun peniaga boleh dapat maintain harga dengan baik dan tambahlah naik harga.
Kesan daripada inflasi global termasuk Malaysia ketika ini akan lebih berpanjangan jika isu membabitkan kekurangan tenaga kerja termasuk pekerja asing tidak diatasi dalam tempoh terdekat. Menurut penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Saari, kesannya sudah dirasai sebenarnya bermula tahun lepas. Sama ada ia kekal ataupun bersifat sementara bergantung kepada berapa cepat intervensi daripada pihak berwajib untuk memastikan supply disruption ini tidak berlaku. Kalau contohnya kalau kita biarkan kadar kekosongan pekerjaan terus tinggi berbanding dengan mereka yang mencari pekerjaan yang rendah di sesuatu kawasan, contohnya ini akan memberi kesan kepada pengeluar untuk keluarkan output. Menyentuh mengenai kenaikan harga minyak dan kelapa sawit global yang turut meningkat, jelasnya ia merupakan salah satu komponen bahan mentah yang penting untuk pengeluar yang mempengaruhi setiap industri. Sekiranya kedua-dua masalah tersebut gagal ditangani, ia akan memberi tekanan berganda kepada ekonomi. Tambahnya, lebih memburukkan keadaan apabila kebanyakan rakyat ketika ini masih bergelut untuk memulihkan ekonomi mereka yang telah terjejas disebabkan pandemik COVID-19 yang melanda. Dapatkan akhbar sinar harian esok dengan tajuk Muka Depan, Cuaca Kian Ekstrim. Perubahan dalam komponen sistem iklim kini begitu ketara dan mempengaruhi kekerapan dan keamatan cuaca ekstrim. Cuaca sejuk mencecah negatif 2 darjah Celsius di Gaziantep, Turki memberi cabaran kepada misi bantuan kemanusiaan Malaysia for Syria. Kita ikuti laporan wartawan Afizi Azaman yang mengikuti misi tersebut. Baik, terima kasih rakan tugas di Bukit Jalil. Ketika ini saya berada di Gaziantep, Turki, yang mana Gaziantep ini bersempadan dengan Syria, dan saya menyertai misi kemanusiaan bersama dengan Badan Kekerajaan NGO Malaysia for Syria ataupun MFS, dan kami bersama dengan 8 lagi sukarelawan datang ke misi ini musim sejuk 10.0 untuk membantu rakyat-rakyat Syria yang mana menjadi pelarian, dan lebih kurang dalam 6 juta lebih rakyat pelarian Syria yang menjadi pelarian dalam negara mereka sendiri. Dan kempen-kempen musim sejuk seperti ini, banyak NGO-NGO daripada Malaysia datang ke Syria untuk membantu mereka dalam menghadapi musim sejuk yang begitu sukar. Kerana kalau kita lihat di Gaziantep ini saja suhunya mencapai negatif 2 darjah Celsius, dan dijangkakan keadaan di dalam Syria itu sendiri akan lebih ekstrim. Dan dalam masa yang sama juga, setelah 3 hari berada di Gaziantep, saya berkesempatan untuk berjumpa dengan anak-anak Syria di sebuah sekolah di sini, yang mana lebih daripada 50% kanak-kanak yang belajar di sekolah berkenaan merupakan anak yatim piatu, kesan daripada kehilangan ibu bapa mereka akibat perang selama lebih daripada sedekat. Dalam masa yang sama juga, saya juga dibawakan ke tempat sebuah pusat rehabilitasi, yang mana pusat tersebut menempatkan ramai pelarian-pelarian Syria terdiri daripada kanak-kanak, wanita dan juga kaum-kaum lelaki yang akibat mangsa daripada peperangan yang berlaku. Dan mereka semua di pusat rehabilitasi itu memerlukan dana untuk melakukan rawatan-rawatan susulan, dan dalam masa yang sama juga merawat penyakit-penyakit lain seperti kanser dan sebagainya untuk mereka. Dan pusat rehabilitasi itu telah dibantu oleh MFS dan juga beberapa NGO lain untuk memastikan dana kesinambungan rawatan untuk pelarian-pelarian Syria yang berada di sana. Dan untuk hari ini, saya boleh laporkan bahawa misi kami akan bergerak daripada Gaziantep memasuki Syria untuk hari ini, dan dalam perjalanan lebih kurang dalam sejam setengah daripada Gaziantep untuk memasuki Syria. Dan di Syria, kami akan memasuki sebuah perkampungan Al-Hayyan diberikan nama, dan perkampungan ini dibangunkan oleh 8 buah NGO daripada Malaysia secara bekerjasama, dan perkampungan itu diwujudkan untuk memastikan bahawa rakyat-rakyat Syria yang menjadi pelarian dapat tinggal di kawasan tersebut, dan dalam masa yang sama juga dapat membina sekurang-kurangnya sedikit demi sedikit kehidupan mereka daripada semasa ke semasa. Dan sudah pasti ini memerlukan banyak lagi dana dan banyak lagi perkara-perkara untuk kita perhalusi dan juga berikan. Dalam masa yang sama juga dengan keadaan musim sejuk yang begitu ekstrim, sangat-sangat perlukan keperluan seperti baju sejuk,
alat pemanas, dalam masa yang sama juga minyak petrol, diesel, arang, itu semua amat diperlukan ketika musim sejuk. Dan ada dalam kalangan-kalangan rakyat pelarian Syria ini juga yang tinggal hanya di dalam kemah-kemah ataupun kanvas yang telah pun lama, dan apabila situasi musim sejuk datang menjelma seperti keadaan sekarang ini, salji telah pun mula turun, ini akan menyukarkan lagi kehidupan mereka di sana, dan makanan keperluan harian juga akan dibawa oleh rakan-rakan NGO MFS ini untuk diberikan kepada mereka. Dan saya akan bawakan perkembangan dan juga situasi bagaimana keadaan di perkampungan Malaysia di dalam Syria itu yang menempatkan ramai pelarian Syria. Dan saya sendiri akan laporkan bagaimana keadaan di sana dan bagaimana situasi anak-anak dan juga kaum wanita dan lelakinya, bagaimana untuk kita lihat dan juga hayati betapa sukarnya kehidupan mereka yang hidup sebagai pelarian dan lebih daripada 1 dekad lamanya perang yang telah pun berlaku di Syria. Dan itu saya dapat saya bawakan kepada anda daripada Gaziantep, Turki. Saya Hafizah Zaman melaporkan untuk Eskuat Wani dari Gaziantep, Turki. Seterusnya, selepas beberapa hari gagal menghubungi penduduk di Tonga, pihak berkuasa mengesahkan 3 kematian pertama dikesan akibat letusan gunung berapi dan tsunami yang melanda pada Sabtu. Bagaimanapun, angka korban dikhawatiri terus meningkat, termasuk di beberapa kawasan rendah yang masih gagal diakses sehingga kini. Menurut media tempatan, salah seorang mangsa korban termasuk warga British yang dilaporkan maut ketika cuba menyelamatkan anjing di pusat perlindungan haiwan. Bagaimanapun, gambaran penuh kerosakan serta mangsa cedera di pulau berkenaan masih belum jelas akibat masalah komunikasi. Imej satelit terbaru oleh Maxar Technologies menunjukkan tahap kerosakan yang dialami negara itu, terutamanya di ibu negara Nuku'alofa. Letusan pada Sabtu mengakibatkan ombak tsunami setinggi 80 cm melanda Tonga serta di Peru yang turut menyaksikan 2 kematian. Usaha untuk menghantar bantuan barangan keperluan berdepan cabaran selepas landasan lapangan terbang negara itu diselaputi abu tebal, antaranya termasuk bekalan air daripada tentera New Zealand yang ditangguhkan selama sehari. Setakat ini, 60% landasan lapangan terbang itu telah dibersihkan secara manual dengan kerjasama sehingga 200 sukarelawan. Baik, laporan itu mengakhiri segmen Sinar Awani malam ini bersama saya Naila Huda. Salam hormat.